tak cakap dari mula, termarah emosiku tak sengaja hilang. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada Tuan Pensyarah Dr. Hasnuli Mitubah. Nama diberi Kutis Kosmas Anak Bujang, pelajar KPI SMP Jun 2002 dari IPG Kampus Batu Lintang. Pada hari ini, saya akan mengupas mengenai topik konsep kegramatisan tata bahasa dan kesalahan bahasa dalam bahasa Melayu, yaitu merangkumi jenis-jenis kesalahan dalam bahasa Melayu, faktor penyebab kesalahan berlaku, dan usaha pelbagai pihak untuk tangani isu tersebut. Jenis kesalahan umum dalam bahasa Melayu ialah kesalahan dari aspek kata, kesalahan dari aspek frasa, kesalahan dari aspek struktur ayat. Kesalahan dari aspek kata. Berikut merupakan beberapa kesalahan dari aspek kata. Yang pertama ialah kesalahan dari aspek kata ganti nama diri, kata sendi, kata keterangan, dan kata hubung. Antara kesalahan dari aspek kata yang akan saya ulas ialah kesalahan kata ganti nama diri. Contoh kesalahan dalam ayat kata ganti nama diri tersebut ialah ibu. Aku hendak pergi ke sekolah. Sekarang kata adik adalah salah. Sebaliknya, ayat tersebut sepatutnya ibu, saya hendak ke sekolah. Sekarang kata adik adalah betul. Rasionalnya, ibu menunjukkan orang yang lebih tua, maka kata ganti nama diri yang sesuai dan sopan adalah saya. Seterusnya, kesalahan dari aspek frasa ialah kesalahan frasa nama dan kesalahan frasa adjektif. Kesalahan frasa nama selalunya berlaku pada kata nama. Contohnya, alat tulis adalah salah, manakala yang betulnya adalah alat tulis. Keadaan ini disebabkan kata nama majmuk alat tulis sudah pun mendukung pada kata jamak. Seterusnya ialah kesalahan frasa hukum DM, yang merupakan kesalahan yang hukum berkaitan penyusunan kata-kata untuk membentuk frasa nama. Contoh, lembu kereta salah, yang betulnya adalah lembu kereta lembu. Fortuna Plaza ialah pada Plaza Fortuna, manakala goreng pisang pada pisang goreng. Kesalahan dari aspek struktur ayat terbahagi kepada dua, yaitu kesalahan dari segi ayat tergantung dan kesalahan ayat yang tidak betul susunannya. Dalam hal ini, kesalahan ayat tergantung merupakan ayat yang mempunyai bentuk ujaran ayat yang tidak mempunyai subjek atau predikat, manakala kesalahan ayat yang tidak betul merupakan susunannya merujuk pada kesalahan susunan ayat yang berlaku, yaitu wujud. Apabila kata-kata tidak betul susunannya, maka bentuk bahasanya akan menjadi salah atau tidak baku. Contoh kesalahan ayat tergantung, yaitu ayat tanpa subjek adalah seperti berikut. Dalam buku itu menguraikan cara-cara membuat kuih tradisional masyarakat Bidayu. Sepatutnya, ayat tersebut tidak perlu diletakkan perkataan dalam untuk memulai ayat tersebut, kerana ayat tersebut akan menjadi tergantung disebabkan tiada subjek yang akan menjadi ayat penjelasan dalam ayat tersebut. Manakala, bagi ayat tanpa predikat, contoh ayat ialah tindakan pihak berkuasa dalam menangani isu rasuah dalam kalangan pegawai kerajaan. Sepatutnya, ayat tersebut harus ditambah dengan frasa perlu disegerakan pada penghujung ayat untuk menerangkan subjek bagi tindakan pihak berkuasa tersebut.
Contoh ayat yang tidak betul susunannya. Contoh ayat yang salah. Ini hari Azizah tidak datang. Salah. Ayat yang betul pula ialah hari ini Azizah tidak datang. Ayat kedua juga salah, yaitu buku ini saya tidak mahu membacanya. Ayat yang betul adalah saya tidak mahu membaca buku ini. Ayat ketiga, yang melukis gambar ini Zainal lah. Sepatutnya yang melukis gambar ini Zainal. Seterusnya, kita beralih pula kepada faktor penyebab kesalahan bahasa Melayu, yaitu faktor sikap pelajar atau pengguna bahasa itu sendiri. Tidak dinafikan, segelintir pelajar atau pengguna bahasa selalunya memandang remeh dan cenderung mengagungkan bahasa asing, terutamanya bahasa Inggris, kerana dianggap lebih tinggi darjatnya berbanding bahasa Melayu. Oleh sebab itu, mereka ini kerap menuturkan bahasa rojak. Contohnya, you nak pergi mana? Jangan lupa bawa I, ya. Selain itu, bukan itu saja, pengaruh bahasa ibunda dan bahasa rojak juga faktor utama yang mengakibatkan berlakunya kelemahan tata bahasa. Dalam hal ini, bahasa ibunda dan bahasa rojak yang selalu digunakan dalam kehidupan harian menyebabkan berlaku pencemaran bahasa. Contoh ayat bahasa rojak adalah seperti, okey, saya mau tapau itu mi. Dalam situasi ini, jelas menunjukkan berlaku kesalahan struktur ayat dan istilah dalam ayat penyata tersebut. Oleh sebab itu, perkara ini menyebabkan berlaku kesalahan dalam struktur ayat. Sebab lain, kelemahan penguasaan bahasa ini berlaku juga disebabkan oleh penguasaan bahasa guru yang mengajar. Kebiasaannya, guru-guru yang bukan mengajar, yang bukan bidang bahasa Melayu, utamanya yang mengambil subjek lain, tidak mempunyai kemahiran untuk mengajar sesuatu bahasa. Maka daripada keadaan tersebut, murid-murid yang diajarnya sukar memahami bahasa yang diajar disebabkan mereka tidak mempunyai kemahiran khusus untuk menerangkan dan mengajar sesuatu ayat ataupun tata bahasa. Seterusnya ialah usaha pelbagai pihak untuk menangani isu tersebut. Bagi peranan pihak kerajaan pula adalah pihak kerajaan boleh menggesa setiap kementerian, jabatan atau agensi untuk memartabatkan kegramatisan bahasa Melayu dengan memastikan semua pegawai dan kaki tangan kerajaan menggunakan bahasa Melayu dengan baik dan betul dalam semua urusan rasmi, sama ada secara tulisan maupun lisan. Contohnya, setiap kementerian hendaklah mewajibkan penggunaan bahasa Melayu yang baik dan betul dari segi ejaan, sebutan, istilah dan tata bahasa dalam hal seperti mesyuarat, surat menyurat, arahan pada papan tanda dan papan kenyataan, iklan, dokumen rasmi, kuasa perumahan, premis perniagaan dan lain-lain. Bagi peranan Dewan Bahasa dan Pustaka pula DPP, antara pihak yang berperanan besar dalam mengatasi isu tersebut ialah pihak Dewan Bahasa dan Pustaka atau DPP. Dalam hal ini, DPP seboleh-bolehnya mewajibkan pelancaran bulan bahasa kebangsaan BPK setiap tahun yang bertujuan memberi pendedahan kepada masyarakat supaya memartabatkan bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan. DPP juga seharusnya menyekat pengaruh bahasa rojak bagi memastikan pengembangan dan peningkatan kualiti bahasa di tempat awam melalui pantau tegur bahasa untuk mengesan kesilapan bahasa yang berlaku atau dipamerkan di tempat-tempat awam seperti di papan iklan atau papan tanda, sama ada di luar bangunan ataupun di dalam bangunan yang selalunya tidak menepati tata bahasa Melayu, termasuk sistem ejaan, pemilihan kata, pembentukan kata, pengolahan ayat, kata penggunaan laras ataupun mencampur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Seterusnya ialah peranan pihak sekolah pula ialah menganjurkan pelbagai aktiviti kebahasaan seperti pertandingan pidato, pertandingan menulis sajak, pertandingan menulis teks sastra,
Selain itu, pihak sekolah juga boleh memartabatkan bahasa Melayu dengan menganjurkan aktiviti di dalam bulan bahasa. Tidak kurang juga, di samping itu, pihak media massa juga bertanggung jawab mengatasi masalah ini berlaku, seperti tidak menyiarkan iklan atau apa-apa bentuk hiburan yang memaparkan pengaruh buruk kepada bahasa yang boleh diikuti oleh masyarakat. Contohnya, memaparkan filem yang banyak menggunakan bahasa rojak, bahasa Selanga, dan banyak unsur bahasa kesat yang boleh mempengaruhi masyarakat di negara ini. Kesimpulannya, semua pihak seharusnya berganding bahu dan bekerjasama untuk memastikan bahasa yang digunakan dengan betul mengikut rumus tata bahasa. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.